Dia kena sekat lalu dia gitu dia. Semaya sekat. Tu cara sunnah Nabi hok dia ajar. Jangan elok orang tu. Jangan kita kata dah semaya ikut dia lah, lalu dosa dia. Tak boleh. Kena hadal dia. Janganlah sampai dosa dia. Seboleh-bolehnya kita sekat. Kena sekat. Kalau kena hak tu jahil juga, parut juga tu, kita holak tangan nak sekat dia holak salah pula dengan kita. Kalau dia kita holak tangan nak salah dengan dia. Lagi parut dah. Jadi begitulah benda-benda ni banyak benda kan. Ada kalanya yang kata haram, hak ni dari segi ni, bukan haram dari segi ni. Baik. Kita tengok lagi. Nabi SAW pakai waktu, tetapi sebaik sahaja. Tetapi sebaik sahaja selesai bersembahyang, baginda terus menanggalkannya dengan kuat sekali. Tak suka, macam orang tak suka, benci. Seraya bersabda, baju sutera ini tidak sesuai untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa di sini? Kalau orang yang bertakwa ni dia ada dua. Kalau bertakwa ni, asal makna takwa ni orang yang mengelak diri. Mengelak diri daripada apa dia? Daripada kekufuran. Kalau kita pakai gitu, maksudnya orang Islam lah. Orang-orang yang bertakwa sini maksudnya orang-orang Islam. Kalau orang yang mengelak diri itu mengelak diri daripada maksiat, bukan daripada kekufuran, dia tu Islam dah. Maka maksudnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh kepada agama, dia tu Islam. Tapi orang-orang yang patuh kepada agama tak akan suka benda-benda lagu ni. Dia ada beza. Ada orang biasa, ada orang-orang yang patuh, dia tidak suka hak lagu ni. Sebab kita kata orang perempuan Islam lah, dia ramai kan duduk dedak aurat ke apa, buka kepala berjalan ke apa, Islam. Tapi itu adakah orang yang bertakwa? Adakah orang yang soleh orang panggil lagu tu? Tidak. Islam. Orang yang soleh, orang yang baik-baik, yang mengikut agama Allah, patuh kepada agama Allah, dia akan jaga benda. Dia tak akan suka pilih orang. Baiklah. Apa yang kita sebut dua perkara tu, kalau mengelak diri daripada kekufuran, maksudnya orang Islam. Kalau orang Islam, orang Islam tu lelaki. Maksud di sini kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, la yanbaghi hadha lil muttaqin. Lil muttaqin tu orang-orang lelaki yang bertakwa, maksudnya mengelak diri daripada kekufuran. Kesimpulannya orang Islam. Ini orang Islam tidak layak, tak sesuai, tak boleh. Satu. Kalau kita kata hak maksiat tadi, dia beza tu bila kita pakai dengan makna ni dengan makna ni. Kalau kita kata orang Islam, tak boleh berlaku orang Islam. Kalau orang yang bertakwa saja, dia lain hukum dia. Sebab itu dia ada perbezaan. Ulama faham berkenaan dengan sutura ni macam-macam pendapat, banyak, lebih daripada 10. Kita awak mari sini, awak mari sini. Jadi tak salah duduk apa ni terpengaruh setengah-setengah orang tu kan. Dia kata, oh baguslah, ada 5 mazhab pun ada. 4 mazhab sudah ada dah. Mazhab kelima mazhab Syiah dah. Tak payah. Tak payah. Kalau nak keluar saya tak payah Syiah sebenarnya. Ngaji cara lagu ni lebih pada tu, boleh lebih pada 5 mazhab. Boleh tahan nak pakar. Kok memang ahli sunnah. Tak payah jadi Syiah. Kalau nak keluar saya ni, nak tengok kepelbagaian pendapat ni, tak payah. Hak tu hak tak betul. Hak betul banyak. Apa duk sibuk ambil hak tak betul. Cuba kita tengok di sini, nota 438, baris yang ketiga, baris yang ketiga. Terdapat lebih daripada 10 pendapat ulama tentang hukum memakai sutera. Hukum pakai sutera. Muka surat 366, nota 438, baris yang keempat. 1. Jumhur ulama termasuk Imam Bukhari rahimahullah berpendapat haram kepada lelaki memakai sutera kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi tidak haram kepada perempuan dalam semua keadaan.
Ini pendapat jumhur ulama, majoriti termasuk Imam Bukhari. Kalau lelaki bukan tak boleh langsung, ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh, tidak haram. Kalau perempuan, semua keadaan boleh. Yang kedua, haram kecuali ketika berperang. Kalau perang tak haram. Ini adalah pendapat Anas, Abu Musa al-Ash'ari, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Urwah Hasan Basri, Abu Yusuf Muhammad bin Hasan al-Shaybani, Syafi'i, Ahmad dan At-Tabari. Yang ketiga, sesetengah ulama Syafi'iyah berpendapat haram kecuali ketika bermusafir. Ingat Syafi'i lain, Syafi'i Imam Syafi'i. Syafi'iyah ni ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Itu Syafi'iyah. Berpendapat haram kecuali ketika bermusafir. Tetapi Nawawi mengatakan pendapat ini dhaif. Dia tak setuju. Sebagai satu mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i dia kata lemah ni. Yang keempat, haram kepada lelaki kecuali dalam keadaan darurat. Ini tak haram dalam keadaan darurat. Seperti sakit. Sakit lagu mana? Sakit yang memerlukan pesakit memakai sutera lah. Kalau sakit tak ada kena-guna dengan sutera tu, pakai warga dia sutera. Kalau sakit yang memerlukan pakai sutera, misalnya gatal. Tuhan buat dia pelik juga, daripada apa dia, ulat bulu menyebabkan gatal tu jadi ubat gatal. Sutera. Sebab apa? Ada beberapa orang sahabat gatal, kutu banyak. Nabi SAW suruh dia pakai sutera. Pakai sutera tak? Memang sutera penawar kepada gatal. Dia lagu tu. Kadang-kadang Tuhan buat kan, Pak, orang jahat, situ ada orang baik. Tanda lah tu. Di mana ada racun, di situ ada penawar dia. Di situ, tidak lain. Tak payah cari lain, ada. Mungkin kita tak jumpa. Sebab itulah orang-orang tua pun kata begitu. Dalam hadis pun banyak kan. Lalat sebelah sayap dia racun, sebelah lagi penawar, sebelah bukan jauh, duduk. Ular besar gitu, orang ambil besar dia tu buat jadi ubat penawar ular. Lagu itulah. Dan Islam ni kalau dia kata haram, dia tidak beku, tidak tertutup. Dia tengok keadaan juga. Kalau benda tu baik, daripada sini lah ulama kata benda haram pun, kalau benda-benda tu memang bagus, tak apa, boleh guna. Ubat boleh guna juga. Ubat. Kalau haram, katakanlah haram sebab masuk arak apa-apa. Tapi kalau doktor-doktor yang kita boleh pakai, doktor yang amanah kata ini ubat dia, boleh. Dia tidak ketat Islam. Sebab itulah ulama fiqh buat kaedah, al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Hukum ni perkara dalam hidup dia, dalam hidup kita ni kaedah ni molek. Banyak kaedah tu pula tu untuk panduan kita. Benda ni kalau dia sepik, dia akan jadi luar. Tu sunnatullah. Kalau luar, dia akan jadi sepik. Begitu keadaan dunia. Tengok keadaan lah, kita duduk di peringkat mana. Ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk Bukhari rahimahumullah. Pasal ni dalam keadaan sakit kau misalnya, inilah dalam keadaan tertentu ni, dalam keadaan darurat boleh. Yang kelima, haram kecuali sutera pada sesuatu pakaian itu hanya sekadar 2, 3 atau 4 jari sahaja. Sekadar. Misalnya kita kata baju ni kain lain, ni poket ya, sutera. Apa? Sekadar tu. Mengikut zaman ni lah, dalam keadaan biasa, tak ada darurat pun boleh. Sekadar tu. Yang keenam, haram kecuali pada cap atau tanda pakaian yang tidak melebihi 4 jari. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan satu pendapat Malikiyah. Ini dalam mazhab masing-masing lah. Ulama-ulama dalam mazhab tu ada kan. Misalnya kita kata tanda pakaian kan ada di sini belakang ni kan. Di sini ke mana-mana ke, satu tu sutera bahagian. Tak, walaupun kena belakang kita kata kena tekuk kita, tak. Sekadar tu.
Nak dia cap jenama kau gapo-gapo kan situ. Tak apa. Bila kata Hanafiyah, Syafi'iyah, satu pendapat Malikiyah, mana dalam mazhab Syafi'i pun ada lah tokoh-tokoh yang berkata begitu. Yang ketujuh, Ibnu Zubair berpendapat sutera haram kepada lelaki dan perempuan. Haram kepada lelaki dan perempuan. Yang ke-8, haram pada pakaian tetapi tidak pada hamparan, bantal atau pelapik yang dipijak dengan kaki. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sekumpulan Malikiyah. Tak boleh tu pakai baju, tak boleh. Tapi kalau bantal tak apa. Apa ni, pelapik meja kau, nah, pelapik tempat tidur kau, cadar kau, kita kata tak apa. Tak apa, bantal tak apa. Itu pendapat dia. Yang ke-9, menurut Abdullah ibnu Abi Mulaikah dan sekumpulan golongan Zahiriyah, sutera harus atau boleh dipakai dalam semua keadaan oleh lelaki dan perempuan. Boleh, harus, tak ada apa darurat, boleh pakai. Yang ke-10, tidak haram jika sutera itu bercampur dengan kain yang lain, dan kain yang lain itu lebih banyak daripadanya. Lebih banyak, tidak terhad sakat 4 jari ke apa, asal lebih banyak, atau dari segi timbangannya itu lebih berat. Ada juga yang mengambil kira gitu. Yang ke-11, haram kepada lelaki dalam semua keadaan. Tak kira darurat ke apa pun tak boleh, dalam semua keadaan, sakit ke apa pun tak boleh. Yang ke-12, makruh sahaja kepada lelaki memakai sutera, bukan haram. Makruh kepada lelaki. Perempuan tak kira dah ni, perempuan ni tak ada masalah. Tapi pendapat Ibnu Zubair tadi, dia kata tak boleh, perempuan pun tak boleh pula. Ni yang ke-11 ni haram, apa ni, bukan haram tapi makruh. Ini adalah pendapat Syaukani. Yang ke-13, Abu Hanifah dan Malik mengharamkan lelaki memakai sutera tulen. Ini 100% sutera, tanpa sebarang sebab dan keuzuran. Yang ke-14, Ibnul Majishun berpendapat sutera elok dipakai ketika berperang. Ketika perang kata molek pakai, bukan sekadar harus, tapi molek, kerana ia meringankan atau menghindarkan kecederaan. Tu rahsia dia. Kalau luka tidak berat, dia macam kebal sikit lah, walaupun lembut, dia jadi licin, kau tak boleh menghindarkan lah, tidak jadi teruk sangat. Itu hikmah dia. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW pakai sutera dalam sepatu baju besi. Ada. Ketika mana? Ketika apa Dia banyak hikmah sutera tu pun. Dalam keadaan ini sutera juga boleh dipakai untuk semayang. Kalau ketika perang tu kita pakai, tak payah pecah untuk semayang, pakai waktu boleh semayang. Muhallab pula berpendapat sutera boleh menimbulkan kegerunan di dalam hati musuh. Kerana itu ia elok dipakai ketika perang. Masing-masing golongan ulama yang berbeza pendapat itu mempunyai dalil dan alasan tersendiri berupa hadis-hadis, athar dan kaedah-kaedah syariat. Misalnya kata tadi makruh saja, dia kata ini la yang bagi hadza lil muttaqin, tidak sayogianya, tidak molek. Bukan dia kata tidak halal, tidak molek. Tidak molek tu ada makruh dia kata, bukan haram. Dia fasid. Dan kepada orang-orang yang bertakwa tu bukan semua orang Islam, orang yang warok, orang yang itu dia tak suka tu. Misalnya dia bahasa ni situ. Dalam masalah ini pendapat jumhur adalah yang terbaik, kerana terdapat banyak sekali hadis yang menyatakan sutera adalah haram kepada lelaki umat Muhammad dan ia halal kepada kalangan perempuan umat ini. Kadang ada hadis tu, banyak hadis-hadis yang seumpama tu. Sementara hadis-hadis yang zahirnya menampakkan sutera halal kepada lelaki atau haram kepada lelaki dan perempuan, hendaklah dianggap sudah dimansuhkan hukumnya, tak boleh pakai dah.
oleh hadis-hadis lain yang mengharamkannya kepada lelaki.